Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la hijrah ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa izastunfirtum fanfiru. Maksudnya tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Makkah kecuali jihad dan juga niat. Dan apabila disuruh untuk berjihad, maka berjihadlah. Yang diraikan, yang dihormati Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan, kita berikan tumpukan gemuruh tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin bin Alias, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Mahdi bin Cik Ngah, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk Town Planner Sulaiman bin Muhammad, Pengarah Eksekutif Perancangan. Yang berbahagia Datuk Haji Azmi bin Abdul Hamid, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi. Yang berbahagia Datuk Surveyor Haji Kamrul Zaman bin Mat Saleh, Pengarah Eksekutif Pengurusan Projek. Yang berusaha Tuan Khairul Anwar bin Muhammad Juri, Pengarah Eksekutif Pengurusan. Sahabat Samahah Profesor Madya Datuk Dr. Hari Perkasa Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Yang saya hormati Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif, dan seterusnya ketua-ketua jabatan di BKL, datuk-datuk dan datin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan ke Forum Ma'al Hijrah pada malam ni. Boleh tak tuan-tuan kita berikan tumpukan untuk diri kita sendiri di atas komitmen pada malam ini memeriahkan taman-taman ilmu, insya-Allah. Baiklah hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, forum kita pada malam ini adalah berkaitan dengan hijrah, dan dia ada kaitan dengan tajuk kita, iaitu Hubbul Watan Minal Iman. Jadi tanpa melengahkan masa, sebelum tu saya nak ingatkan, jangan kita keliru, ini bukan tazkirah malam Jumaat. Ini forum yang diadakan khas di atas cetusan idea Datuk Seri Syahidan Kasim. Saya nak mulakan soalan pertama kepada Datuk Dr. Izzah Arif. Menyebut kalimah Hubbul Watan Minal Iman, mencintai negara itu adalah sebahagian daripada iman. Menurut As-Sakhawi, ini bukan hadis. Bahkan ada mengatakan ini adalah hadis yang dia bukan hadis pun. Persoalannya Datuk, apa ibrah, apa manfaat yang kita boleh ambil daripada kalimah tersebut, dan adakah salah kita memupuk semangat patriotik di kalangan kita umat Islam? Datuk, fadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat saya Saudara Amin Idris, Sahibus Samahah Datuk Mufti Negeri Perlis, yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri, Datin Seri, Datuk-datuk Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hening macam ni kita dapat berkumpul beramai-ramai. Alhamdulillah, dapat kita berkongsi ilmu, saling tolong, ingat memperingati antara satu sama lain. Sebab dalam kita mengingati antara satu sama lain ini sangat memberikan manfaat kepada kita sebenarnya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam suasana manusia hari ini dalam kekeliruan, bayangkan kita duk buat macam-macam majlis di negeri, wilayah, di sana, di sini, setiap negeri, bahkan seluruh negara kita menyambut Maulid, menyambut Ma'al Hijrah. Lepas ni ada pula Maulidur Rasul dan sebagainya. Semua negeri-negeri akan menyambutnya, kementerian-kementerian akan menyambutnya. Sebab apa? Sebab kita lihat hari ini masyarakat mula risau, dan ada anak-anak muda dah keliru. Mereka tak tahu apa yang mereka nak bawa. Lebih pedih lagi apabila Nabi SAW disamakan dengan khinzir. Tak pernah-pernah kita dengar orang samakan Nabi dengan babi, tuan-tuan. Sekarang ni bila dimarahnya pula, dia kata aku keluar daripada Islam secara terbuka. Oleh sebab itu kita kena sentiasa saling ingat memperingati. Apatah lagi dalam kita menjelaskan mengenai apa? Mengenai kenyataan daripada kata-kata ulama tadi lah, hubbul watan minal iman, mencintai negara itu sebahagian daripada keimanan. Walaupun ia bukan hadis, tetapi kita ambil sandaran
yang kita lihat bahawa Nabi SAW sangat sayang ke Mekah, pada Mekah dan Madinah. Bayangkan masa Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bila Nabi nak keluar daripada Madinah, daripada Mekah tu, Nabi berkata-kata, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki masakantu ghairaki. Betapa cantiknya kamu wahai Mekah, betapa hebatnya kamu Mekah, kat situ adanya Kaabah. Pada masa yang sama, di sinilah tempat aku lahir. Kalaulah tak ada kalaulah tak kerana kaum aku keluarkan aku daripada Mekah, nescaya aku takkan tinggal selain daripada Mekah. Itu tanda Nabi sayang pada Mekah. Bila Nabi balik ke Madinah, Nabi duduk di Madinah, Nabi buat hijrah, Nabi buat transformasi, perubahan daripada Yathrib kepada Al-Madinah. Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Nabi doa pula, Allahumma habib ilaina al-Madinata ka hubbina Makkata aw asyad. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bayangkan kata Nabi SAW, ya Allah, kau bagikan aku ni sayang kepada Madinah sebagaimana kami sayang kepada Makkah, bahkan lebih daripada itu. Allahu Rabbi. Maknanya dia balik kepada apa? Cinta kepada negara. Oleh sebab itu hari ini juga kita nak mengajak anak-anak bangsa kita biar cinta pada negara. Ni sekarang ni kita risau, anak bangsa kita ni dia tak sayang negara kita, dia sayang Korea lagi. Betul. Kita ada anak-anak kecil, anak muda, tuan-tuan. Saya ada anak lelaki. Semalam saya pergi potong rambut. Ni saya potong rambut ni sebab teman anak lelaki saya. Kalau tidak, dia tak nak potong. Jadi bapak kena potong juga dengan dia. Bila potong, tuan-tuan, dia siap bagi tahu adik nak ikut Korea. Bapak ustaz tau. Tu sebab iman tak boleh diwarisi. Anak Datuk Asri okey lah, alhamdulillah, sampai ke Al-Madinah, belajar kat Universiti Madinah. Anak saya ni dia tak ikut saya, dia tak ambil belajar agama, dia ambil semua ikut mama dia, sains. Yang perempuan ambil sains, yang lelaki ambil sains. Dua tu dia layan ada. Mama yang salah. Mama yang salah. Tapi tu nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, dia ni cakap bab Korea cukup tahu. Yang kakak pun sama juga, tahu segala Korea. Tapi bila saya tanya yang lelaki ni lah, siapa mufti negeri wilayah, terus senyap dia. Tapi kalau tanya apa tu anime, apa benda anime tu, Datuk tahu anime? Allah tu, saya pun tak tahu apa benda anime. Dia boleh cerita hantu-hantu yang ada dalam anime tu. Pakai tu, pakai ni. Baru ni dia buat dekat apa pavilion, dia punya kostum anime. Ni dia tengok Demon Slayer. Alamak, tahu dah pula. Ni Mamat ni semua dia tahu ni. Saya tak tahu semua tu. Tuan-tuan tahu dekat pavilion budak-budak bagi tahu tau. Bayangkan anak muda kita, dia pakai kostum anime. Tiba-tiba pakai kostum, dia lupa dia dahi ni dia letak salib. Tak perasan. Tak perasan. Yang lelaki salib dekat sini, dia bentuk bunga, ada salib. Sampai ditegur baru dia orang pergi padam. Kesian budak-budak sekarang. Itu sebabnya kalaulah mereka tak sayang kepada negara, apa yang akan berlaku? Itu sebabnya Abu Hasan An-Nadawi dalam buku karangan Maza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin, satu buku yang cukup baik, karangan Abu Hasan An-Nadawi, seorang ulama hadis yang hebat, pemikir yang hebat. Bayangkan tuan-tuan, dia kata kalaulah anak bangsa kita tak sayang pada negara, habis kita. Maka tidak ada faedahnya Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah. Mesti ada simbolik di sebalik itu. Sedangkan Nabi, dia boleh teruskan. Allah, kalau dia nak suruh kata Mekah tu jadi negara Islam mula-mula lagi, dah boleh. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi tak. Allah suruh pindah ke Madinah sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan perubahan dalam kehidupan. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam kita mendidik masyarakat kita, anak-anak bangsa kita biar minat kepada negara, InsyaAllah tuan-tuan puan, itu tanggungjawab kita bersama. Kalau Nabi dia suruh sayang kepada Mekah, suruh sayang kepada Nabi Madinatul Nabi, iaitu Madinah Al-Munawwarah, maka kita juga kena mengajak anak-anak kita sayang kepada negara kita. Tuan-tuan, betul, saya dibesarkan dekat Syria hampir 12 tahun daripada sekolah menengah. Tuan-tuan bayangkan, saya ni sepatutnya kahwin dengan orang Arab. Sungguh lah. Kau tak percaya aku, tak percaya siapa lagi? Ustaz ni kena percaya. Bapa angkat saya nak bagi tu anak dia. Tapi saya fikir kata tak apalah, macam mana hebat dia pun, cantik macam mana orang Syria ni, Datuk Mufti tahulah sebab dia dulu antara yang minat. Bayangkan tuan-tuan,
Cantik macam mana pun orang Syria. Dia dah kahwin belum sekarang ni? Meninggal dah. Meninggal dah. Kena bom. Allahu Akbar. Keluarga dia mati kena bom. Inna Semua lillahi. sekali meninggal dunia. Silap soalan saya. Itulah. Cepat sangat kau bagi. Bayangkan tuan-tuan, dia nak suruh kahwin dengan anak dia. Saya kata minta maaf lah, jiwa saya Malaysia. Dia mintakan saya Tes Malaysia. bukan. Sebab dia kata kalau saya kahwin dengan orang sana, saya kena balik setiap setahun atau 2 tahun. Dia minta itu. Dia kata kalau kahwin dengan anak saya, tolonglah setiap tahun aku dapat tengok kau. Apa maksud itu? Oh, tak agak. Makna gitu. balik sana setiap tahun. Tapi saya sayang pada negara saya. Oh. Macam mana pun orang Kelantan menjadi Idaman teman hati. kita. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, biar kita ada jati diri. Apa-apa pun insya-Allah, bila kita sayang pada negara kita, di mana kita berada, insya-Allah kita tetap nak balik kepada Malaysia. Jadi insya-Allah saya rasa cukup sekadar yang pusingan pertama, dan kita bagi laluan kepada Datuk Mufti sebab dia datang jauh, dari tetamu kena cakap banyak. Bila Datuk memulakan bagaimana kata-kata Nabi ketika berada di Juffah di utara Mekah, sayu dia nak meninggalkan Mekah, termasuklah doa Allahumma habib ilainal Madinah, menggambarkan Nabi ni adalah seorang yang mencintai negara. Saya bersama Profesor Datuk Doktor, apa lagi contoh-contoh lain yang ditunjukkan oleh Nabi, para sahabat, para salafus soleh, bahawa rupa-rupanya mencintai negara ni sebahagian daripada agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Saudara Amin, Ustaz Amin yang kasihi, yang berhormat Datuk Seri Syahidan Datuk Seri Dr. Syahidan bin Qasim, Menteri Wilayah, dan Datin Seri Timbalan Menteri Datuk Bandar, Difdi kehormat, hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum saya pergi itu, saya tambah sikit. Boleh. Tentang takut ada orang dia tak tengok, depa kata hadis hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman bunyi Arab lah, tapi dia bukan hadis. Telah jadi salah faham sejak zaman dahulu, sehingga kitab-kitab hadis mengingatkan bahawasanya ungkapan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada yang disebut oleh As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah, As-Saghani sebut juga dalam Al-Mawdu'at, disebut juga oleh Ali Al-Qari, disebut dalam Al-Ali Al-Masnu'ah, bahawa ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita kena clear yang tu dulu. Sebab walaupun sebahagian tu perkataan tu betul, tapi nak sandar kepada Nabi ni, nak sandar kepada Nabi tak boleh, melainkan confirm dia daripada Nabi. Disebut kullu ma qalahu Nabi sahih wa laysa kullu sahih qalahu Nabi. Semua hak Nabi cakap betul, tapi bukan semua hak betul itu Nabi cakap. Datuk Seri Syahidan Menteri Wilayah betul, tapi tak ada lah hadis. Maksudnya nak ceritanya bukan semua hak betul itu Nabi cakap, tapi semua hak Nabi cakap tu betul. Itu dulu. Setelah ulama-ulama hadis ni setuju ini bukan hadis Nabi, mereka bahas pula ucapan hubbul watan minal iman ni betul kah? Tak apalah dia bukan hadis Nabi, tapi betul kah ucapan itu? Para ulama khilaf tentang hal ini. Di kalangan ulama ada yang menyempitkan. Mereka kata no. Cinta negara, cinta harta ini tak ada, ini benda biasa yang tak terkira di dalam iman. Termasuk yang sebut benda ni, pendapat ni Nasruddin Al-Albani. Tapi saya kurang bersetuju pandangan tu. Saya rasa pendapat yang disebut oleh Al-Fattani, iaitu ulama hadis daripada India, dan kitabnya Al-Mawdu'at, dia kata yang ni memang bukan hadis. Pasal nak sandarkan Nabi tak boleh. Benda yang bukan Nabi cakap kita sandar kepada dia. Nabi kata falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siap tempat duduk di neraka. Tak boleh main hadis ni. Kalau bukan hadis jangan kata hadis.
Okey. Tapi dia kata dari segi ungkapan dia betul. Maksudnya makna dia betul. Bukan hadis Nabi, makna dia betul, dia kata. Antaranya yang tadilah yang Datuk Dr. Izhar sebut tu. Nabi ni, perkataan manusia ni, dia sayang ke tanah air dia, itu dia panggil tabiat dia. Dilahir di situ, dia mestikan sayang tempat tu. Orang Mekah buat macam-macam kat Nabi. Bunuh pengikut Nabi, halau Nabi keluar. Tapi Nabi SAW bukan saja Nabi. Bilal bin Rabah ni dia orang Habsyi. Kita tahu Bilal diseksa di Mekah. Tapi apabila berhijrah pergi ke Madinah, Bilal tu demam. Sebab teringat Mekah. Arab ni tuan-tuan dia ada sikit tu. Itu yang tadi Dr. Izhar sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kan, bahawasanya Nabi SAW minta supaya Allah jadikan hubbina Allahumma habbib ilaina al-madinata ka hubbina al-makkata aw ashad. Ya Allah, jadikan kami sayang Madinah macam mana kami sayang Mekah ataupun lebih daripada itu. Tapi ini memberikan satu perkara baru untuk kita faham dalam konteks mencintai negara. Ni tuan-tuan ni banyak tahun planner lah macam kan. Kita ada dua konsep dalam pencaturan negara ni. Negara hak kita duduk lah ni dia panggil nation state. Negara bangsa kita panggil. Negara bangsa ni ada bendera dia, ada lagu dia, ada border dia. Negara bangsa ni dia hasil secara umumnya daripada Westphalian Treaty. Ini perjanjian Westphalia yang mencetuskan nation state. Jadi kita hidup dalam nation state. Dulu orang tak ada. Mekah tak ada lagu Mekah. Nabi pun tak ada lagu Madinah. Dia tak ada sempadan yang clear. Tapi orang tahulah secara adat tak ada lah tentera jaga sempadan tu, tak ada. Dia nak tentukan dia punya walak, loyalty kepada sesuatu negara, ke sesuatu pemerintah, sesuatu kawasan tu kadang-kala merujuk kepada pemerintah. Tetapi Nabi ajak kita satu benda, tak sokong pemerintah. Dengar pergi habis lah, sakit sensitif lah. Tidak setuju dengan pemerintah bukan berarti tidak sayang kepada negara. Nabi tak setuju dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, tapi Nabi sayang Mekah. Kerana kita mungkin tidak agree dengan sesuatu kuasa yang menguasai suatu tempat, tapi kita sayangkan tanah air tu. Ini yang ahli-ahli politik cuba nak definekan apa maksud patriotism itu. Patriotism makna apa? Makna sayang kepada kuasa dalam bentuk nation state ataupun nationalist. Itu nationalism tu ada makna yang lain daripada patriotism. Ataupun bermaksud kita sayang tanah air kita. Mungkin, minta maaf kalau kita buat contoh jelas lagi, mungkin ada orang Kelantan tak suka dengan pemerintahan di Kelantan, dia parti lain, tapi dia sayang Kelantan. Orang Selangor mungkin ada tak suka dengan pemerintah di Selangor, tapi dia sayang Selangor. Demikian juga orang di Malaysia ni. Secara umumnya, kalau kita nak buat orang politik parti kan, mungkin dia tak sokong dengan presiden parti dia, tapi dia sayang parti dia. Dalam contoh lah, pasal 2-3 hari ni pesakan politik kan. Tapi nak menunjukkan kecintaan kepada sesuatu negara tidak semestinya berkaitan dengan pemimpin. Nabi tak suka kepada Abu Sufyan. Nabi berhijrah, tapi Nabi sayang Mekah. Sehingga orang Mekah ni bila nak patah balik di dalam, nak buat dalam perjanjian Hudaibiyah kan, buat umrah, bau roti Mekah tu, duduk di celahan bukit mereka, rindu mereka pada Mekah. Bau roti tu. Dah lama tak balik Mekah.
Bawa budu sehingga apabila Nabi batalkan hasrat nak umrah yang menyebabkan buat perjanjian Hudaibiyah, kita baca dalam sejarah, sahabat-sahabat tak mau. Nabi suruh mereka tahallul, mereka tak mau tahallul. Itu satu cabaran dalam pemerintahan Nabi. Ni sahabat yang setia ni. Sehingga Nabi masuk jumpa Ummu Salamah, dia tahu, Ummu Salamah, cuba kau lihat, mereka semua dah tak dengar cakap aku. Pasal mereka pergi ke Mekah dengan semangat nak masuk. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah keluar, Rasulullah dulu pun cukup kepala. Tak payah cakap, buat dulu. Pas Rasulullah buat, yang lain baru buat. Tu pun Sayyidina Umar kata apa? Alasna ala haqqin wa hum ala batil. Takkah kita di atas pihak yang benar, mereka di atas pihak yang salah? Bahkan sebagian riwayat Sayyidina Umar tanya, alasta nabiyyan? Hang bukan nabi ke? Weh, berat tu. Sayyidina Umar meratapi setiap kali dia teringat dia kata benda tu kat Nabi. Pasal punya semangat nak masuk Mekah, Nabi batal. Dah sampai Nabi buat perjanjian. Tu kata semangat orang bawah ni kadang-kadang lajak lagi pada orang atas. Kan? Tapi ertinya saya nak cerita semua ni ialah soal kecintaan. Tetapi kecintaan kepada tanah air tidak boleh mengorbankan kita kepada kecintaan kepada prinsip yang lebih besar. Nabi cinta tanah air, tapi apabila perseruan hijrah berlaku, Nabi hijrah. Nabi hijrah. Bahkan apabila berlaku pemandukan kota Mekah, Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi tak duduk di Mekah, Nabi balik Madinah. Nabi balik Madinah. Sahabat-sahabat, ada yang pergi ke Kufah, mati di Kufah. Ada yang pergi ke Basrah, walaupun sebahagian mereka orang Mekah dan Madinah. Cinta satu hal. Hatta tadi Ustaz Dr. Izzah Harif cerita dia belajar di Syria, di Syam. Bilal pergi ke sana, ramai sahabat pergi ke sana. Cinta mereka. Dalam riwayat Ibn Asakir, walaupun sebahagian ahli riwayat mendhaifkan riwayat ini, tetapi bukan hadis. Bila Bilal balik, Bilal azan, menangis orang Mekah, menangis orang Madinah. Teringat lama Bilal tak azan. Bila habis Nabi wafat, dia pun rasa tak happy nak duduk di Madinah. Pergi keluar. Ini soal tadi sedikit saya nak sebut, ialah soal kecintaan pada tanah air ini ada dua. Satu, kecintaan yang tabi'i, orang panggil fitrah kita sayang. Tak nanti orang beriman, orang tak beriman pun sayang kat tanah air dah. Bagaimana cinta tanah air itu nak jadikan cinta itu cinta yang iman? Itu dengan cara kita memperjuangkan tanah air kita supaya iman dan Islam dapat ditegakkan di situ. Baru berarti kita menunaikan maksud kecintaan yang sebenar pada tanah air kita. Terima kasih. Masya-Allah. Jazakallah Sahibul Samahah Profesor Dr. Mazhar. Saya kembali kepada Ustaz Izzah. Memandangkan anak dia peminat K-pop, dia tahu tak Blackpink akan datang pada 4 Mac tahun depan? Tak tahu. Dan Dato' tahu bahawa ni ada konsert Billie Eilish. Tahu? Masya Allah kan. Nak sebut itu baru sebahagian daripada konsert-konsert yang berlangsung di Kuala Lumpur, belum lagi deretan konsert-konsert yang bakal diadakan, termasuklah pada Malam Kebangsaan nanti. Persoalan saya, adakah itu pengisian kemerdekaan yang kita nak hidangkan kepada rakyat kita, khususnya muda-mudi, dan adakah itu cara kita membangunkan generasi muda sebagai pewaris kepada negara merdeka? Datuk. Terima kasih Saudara Amin, Sahibul Samahah, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Saya bila sebut mengenai hari kemerdekaan, Yaumul Istiqlal, kadang-kadang saya risau apabila kita kaji balik ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini dia umum, tapi bila kita kaji balik, kita mendetail balik, rupa-rupanya mustasyriqin ni ataupun kita katakan orientalis,
Mereka takkan sama sekali biarkan orang Islam ni dia selamat dengan apa yang kita ada sekarang ni. Dia akan fikir sesuatu. Saya suka baca buku-buku orientalis. Bukan saya minat orientalis, tak, saya tengok apa dia orang kaji. Sebab guru saya, Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia banyak buat analisis terhadap tulisan-tulisan orientalis. Sebab orientalis ni kalau kita tak kenal musuh kita, macam mana kita nak berhadapan dengan dia orang? Dia tahu kita orang Islam telah pun merdeka. Malaysia dah merdeka, Syria pernah merdeka, apalagi banyak negara-negara Islam. Indonesia telah pun merdeka. Tetapi adakah dia nak kita merdeka seperti mana yang sepatutnya? Tak. Bak kata Datuk Mufti tadi lah, dia tak nak orang Islam ni ikut apa yang Nabi bawa ketika berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia tak nak apa yang Abdul Rahman bin Auf bawa, sistem ekonomi Islam. Tak nak. Dia tak nak bawa sistem konsert Islamik seperti mana yang Nabi benarkan di Madinah Al-Munawwarah. Mungkin ada orang kata, boleh ke menyanyi? Boleh ke buat hiburan-hiburan? Terdapat riwayat Nabi SAW membenarkan orang Ansar mereka berhibur pada hari raya, pada hari Allahumma salli ala Muhammad, pada hari perkahwinan. Sebab memang orang Ansar dia suka hiburan. Itu sebab bila Nabi sampai, mereka melalunkan nasyid gembira kepada kehadiran Nabi SAW. Tapi dia orang tak nak. Dia akan fikir macam mana sekarang. Maka apa yang berlaku? Pertama, dia akan fikir macam mana kita nak bagi anak-anak bangsa kita ini tidak bersyukur dengan Yaumul Istiqlal, tak bersyukur dengan hari kemerdekaan. Lain. Dulu saya sampai minta anak saya pergi beli bendera, letaklah dekat depan rumah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak bagi rasa, biar ada perasaan tersebut. Dia nak bagi biar kita ni ada syukur. Nabi SAW bila masuk, inna fatahna laka fataham mubina, bila nak masuk Mekah, tuan-tuan dan puan, nak masuk Mekah, macam mana keadaan? Dalam sirah Ibn Hisham, dalam fiqh sirah Profesor Said Ramadan Al-Buti, dia cerita bagaimana Nabi masuk tu dalam keadaan tawadu'an, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembukaan kota Mekah. Samalah juga macam kita hari ni. Kita kena ajar bangsa kita, negara kita, masyarakat kita, orang Islam kita, bersyukurlah kamu hari ni, alhamdulillah kamu tak jadi macam Syria. Saya hari ni kalau saya tengok Datuk, saya ada grup WhatsApp kawan-kawan belajar dulu, grup WhatsApp, tapi dia orang ni tak cakap banyak tu. Dia tak berani nak cakap, sebab kalau cakap lebih mati terus, i'dam. Betul, dia dipantau oleh mukhabarat ataupun dipanggil SB. WhatsApp. Saya tanya, kita orang tanya dengan Syria yang duduk Malaysia, Thailand, Filipin, dari mana negara-negara, dari Yugoslavia apa, tanya macam mana kaifa ahwal Suria. Tak jawab, seorang pun tak jawab. Dia orang akan hantar WhatsApp biasa, dia bagi tahu la tas'al, jangan tanya an hazil asya, jangan tanya benda ni. Sana tuan-tuan, kita bersyukur kita tak jadi macam tu. Saya bila tengok video, saya tangis. Tempat saya naik bas dah jadi macam badan kok hancur, Datuk, hancur. Sampai pakar ekonomi Prof Datuk Ghafar daripada UKM, dia kata nak membangun balik Syria itu makan masa 40 tahun. Jadi bersyukur sebab kita hari ni alhamdulillah kita merasai kenikmatan itu. Kenikmatan apa? Kenikmatan aman. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin macam hari ini, alhamdulillah masih lagi boleh dengar nasihat-nasihat para ulama. Datuk Syahidan, Datuk Timbalan Menteri, Datuk Bandar, bila diberi nasihat oleh mufti-mufti, pasti akan ambil. Alhamdulillah, raja-raja, Duli Yang Maha Mulia, tuanku-tuanku, setiap negeri sebelum buat apa saja mesti akan minta pandangan daripada mufti-mufti. Sekurang-kurangnya alhamdulillah mereka balik kepada asas, iaitu syukur. Sebab alhamdulillah saya minta sangat, kalau bolehlah Datuk Seri, kita fikirkan bersama macam mana nak buat Malaysia ni bila saja sampai malam hari kemerdekaan, apakah konten yang terbaik. Bukan nak salahkan kita tak panggil artis, tak boleh panggil artis,
Tetapi pakaian yang bagaimana itu dilihat. Macam mana dipisahkan antara lelaki perempuan. Mungkin ada 3 blok. Lelaki yang tak ada isteri, perempuan yang tak ada isteri dan keluarga. Letakkan satu tempat. So boleh, tak ada salahnya. Macam mana Datuk? Perempuan tak ada suami. Tadi sebut apa ni? Perempuan tak ada isteri. Oh ya, kata balik. Astaghfirullahalazim. Dia zaman LGBT. Kan, macam-macam. Habis tersilap habis. Perempuan tak ada suami, suami tak ada isteri. Asing-asing kan. Kita boleh buat asing-asing. Nak panggil artis, panggil lah. Kita ada Datuk Nora, dah tutup aurat elok. Kita ada Heliza Helmi. Kita ada Datuk Nash. Kita ada siapa lagi? Kita ada Datuk Amy. Baru ni Datuk Ramli Sarip. Saya jumpa kat airport. Dia ungkap, dia, kalau dah suara, Allah bagi rezeki. Dia, suara ni rezeki tuan-tuan. Rezeki. Tak ada orang. Kalau suruh Amin Idris nyanyi, cukup Amin. Hujan lebat lagi kejap lagi. Bukan semua orang boleh menyanyi. Saya memang tak boleh menyanyi. Minta maaf. Saya orang suruh macam mana pun, saya takkan menyanyi. Nasyid pun tak jalan. Suara out. Ni suara. Lari pitching, orang tua-tua kata. Kalau Datuk Mufti lagi tak payah Datuk. Tak payah tu. Tak payah. Memang tak jadi tu. Kita suara kita tak jadi. Kita tak dilahirkan suara. Datuk apa tadi yang Raja Rock tu? Ramli Sarip. Sikit je ungkapan. Dia nyanyi bukan lagu siapa dia buat ungkapan sendiri. Apabila Tuhan, dia tarik kat airport tu. Waduh, semua orang dengar, naik bulu roma. Panggil orang macam tu lah. Tak salah. Tapi dalam masa yang sama kena ada peringatan. Ingatkan anak-anak muda itu. Macam Nabi SAW, bila dengan anak muda, Nabi tak cakap berat-berat. Nabi SAW cakap pada anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jumpa dengan budak-budak muda, siapa yang mampu untuk berkahwin, berkahwinlah. Suka dah anak muda ni. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau katakan tak mampu, maka berpuasalah. Sahih ke hadis ni? Susah duduk dengan pakar hadis tu kan. Silap pula kena marah pula. Hadis sahih. Sebab saya bukan pakar hadis, saya memang terang saya bukan pakar hadis. Tapi saya suka baca hadis. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, berpuasalah. Makna Nabi suruh cakap benda yang budak-budak muda suka, berkahwin, tapi pada masa yang sama pop Nabi lencong, jangan lupa puasa. Fa innahu aghaddun lil basar wa uhsinu lil faraj. Sebab bila kau puasa, mata kau terjaga, kemaluan kau terjaga. Jarang orang puasa teringin pelik-pelik tuan-tuan. Tak ada. Dia tengok ayam tu teringat kat bini, tak ada. Bulan Ramadan semua nampak ayam adalah ayam. Dia takkan mikir itu orang lain, tak ada. Itulah Ramadan, itulah puasa. Oh, gelak kakak sebelah. Sabar kak, bawa tenang. Tahu dah lewat dia. Kita balik. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, itulah kita kena ajar syukur. Nombor 2, tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita kena masukkan kepada anak-anak bangsa kita ini, selain hiburan, apa yang kita kena masukkan? Kena mempunyai jati diri agama yang kuat. Itu yang saya cadangkan. Kalau boleh dalam konsert-konsert itu ada program macam contoh forum santai. Forum santai. Kita kumpulkan mufti-mufti, tak salah. Panggil mufti-mufti seluruh negeri, panggil duduk dekat satu pentas peringkat kebangsaan. Setiap mufti bagi tazkirah pendek. Dalam hiburan ada pengingatan. Mungkin boleh buat. Tak salah. Sebab kita pembuat dasar tuan-tuan. Sekarang ni yang saya risau, saya pergi mana-mana tuan-tuan. Tak, bukan kecuali Datuk Mufti Perlis, Mufti Selangor dengan Mufti, mana satu lagi? Ada 3 mufti. Pahang. Mufti Pahang, 3 mufti ni kalau saya pergi mana-mana, saya selalu, Datuk, saya suka buat observation. Dipanggil observation secara rawak. Bila kita ramai-ramai macam ni, saya akan tanya, tuan-tuan perempuan, siapa mufti negeri Selangor? Saya akan cakap gitu. Contoh sekarang ni saya dalam dewan ni, siapa mufti wilayah persekutuan? Saya tanya siapa ni? Bukan tanya Datuk jangan jawab. Datuk mesti tahunya. Orang belakang tu. Tuan-tuan, siapa mufti wilayah persekutuan? Zulkifli Al-Bakri. Dah pencen bang? Tak ada dah. Datuk Luqman. Dr. Luqman. Orang tak tahu. Saya pergi Terengganu, saya tanya ribu ni,
Tuan-tuan, siapa mufti negeri Terengganu? Azhar Idrus. Habis. Selesai masalah. Habis modal Saya pergi Johor ni. Ceramah ribu orang. Tuan-tuan, siapa mufti negeri Johor? Noh Gadut. Pencen 10 tahun dah. Datuk Noh Gadut. Ni dah tukar daripada Datuk Tahrir pergi kepada yang baru dah. Masya Allah, sampai peringkat tu saya risau sekarang sebab anak bangsa kita ini budaya musuh Islam ni. Datuk Mazhar saya tak mau cakap lah, memang tak payah tanya negeri dia, tengah negeri orang lain orang kenal dia. Kadang-kadang salah siapa? Nak salah budak-budak muda? Tak, salah kita pentadbir, kita pemimpin kerana tak mengenengahkan mufti-mufti ini. Bukan tak ada, sebab sekarang ni alhamdulillah ramai dah mufti-mufti dah terlibat dengan media, antaranya Datuk Mufti Selangor, Datuk Anhar, Datuk Mufti Wilayah Datuk Lokman dah mula terlibat. Sebab budak-budak muda ni, budak-budak muda itu nombor 2. Nombor 3 yang terakhir, saya tak mau panjang-panjang sebab saya kongsi-kongsi sikit je. Yang ketiga, kita kena didik anak-anak bangsa kita macam mana dalam kita nak menyambut hiburan ataupun kita katakan hari kemerdekaan itu dengan cara yang Islam benarkan, iaitu dengan cara betul lah. Maknanya buat apa yang sepatutnya kita buat. Cuma kena ada garis panduan daripada kerajaan. Kita tak boleh biarkan macam-macam baru ni. Saya terkilan sebenarnya. Macam mana si MB Elis tu boleh masuk? Satu. Billy Eilish. Siapa nama dia ni? Billy Eilish. Apa sebut tadi? Nyamuk Edis. Nyamuk Edis. Bukan, sebab bagi saya semua benda yang saya hafal biar benda tu boleh masuk syurga. Kalau nama dia tu memang tak masuk syurga aku hafal. Insaf saya tu. Katakan si Billis tadi. Lepas tu apa lagi ni akan datang pula ni kan. Tuan-tuan, kalau nak pergi, kalau penceramah macam saya, nak pergi ke mana? Nak pergi Kedah, saya kena dapat tauliah Kedah. Saya nak pergi Perlis, Datuk Mufti dia kena izinkan. Tak tahulah Datuk Mufti izin kalau tidak. Perlis. Kalau saya nak pergi Pahang, kena dapat keizinan. Begitu juga kalau nak datangkan artis-artis luar negara, tolonglah tapis. Kalau tidak, kita akan menunggu masa kehancuran, jatuhnya anak bangsa, jatuhnya anak muda, seperti mana yang berlaku pada zaman Abbasiyah. Kejatuhan Abbasiyah berpunca anak muda. Kejatuhan Osmaniyah zaman anak muda. Semua bermula apabila anak muda makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling sedih lagi, kerana jatuhnya anak muda itu, kata Ibn Hisham, adalah berpunca daripada kejatuhan akhlak para pemimpin. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah Datuk. Apa ikan bilis apa nama? Dah lupa dah. Apabila Datuk menyebut tentang konsep Billy Eilish, ramai yang tak tahu rupanya dia adalah antara pejuang tegar LGBT. Datuk, pejuang-pejuang LGBT ni mereka menggunakan hujah kebebasan sebagai asas gerakan mereka. Apatah lagi bila sebut merdeka, bila sebut negara bangsa, kebebasan juga adalah substance kepada sebuah negara merdeka. Itu belum lagi masuk golongan agamawan yang boleh sesuka hati bercakap benda yang bukan-bukan tentang agama, menyebarkan hadis palsu, zikir hu ha ha bagai dan sebagainya atas nama kebebasan bersuara. Adakah di sana kalau merujuk kepada hujah-hujah agama, kebebasan itu benar-benar total freedom ke macam mana? Terima kasih Saudara Amin dan hadirin sekalian. Kita cakap tentang freedom ni, adakah kerana kita nak freedom tu ataupun kerana Barat cakap benda tu? Kalau kita cakap pasal perjuangan, Nelson Mandela lagi hebat. Betul. Tapi tak ramai juga orang kata kita nak jadi macam Nelson Mandela. Kan? Betul. Artis Barat yang orang angkat ataupun tokoh Barat, kalau yang pandai sikit tu mungkin dia baca rujukan-rujukan yang lebih. Kenapa kita angkat Barat? Kerana kita rasa kita terendah diri dibandingkan dengan apa yang mereka capai. Itu punca. Ini Ibn Khaldun sebut tentang masalah sentiasa bangsa yang dijajah pandang tinggi kepada orang yang menjajah. Semua berlaku macam tu. Melainkan kata mereka berjaya membebaskan dirilah.
Presiden Perancis tu 3 hari ni kena bu di Algeria. Macron kena bu. Kira rakyat Algeria bebas daripada penjajah. Okey. Tapi saya nak sebut sikit sebelum nak pergi tajuk. Dalam hadis tadi pasal Ustaz Dr. Izzah sebut hadis Al-Mustawrid bin Shaddad, dia kata, dia dengar Nabi kata taqumus sa'atu warumu aktsarun nas. Berlakunya kiamat, orang Rom, orang putih ya? Kita panggil orang putih kan, orang Rom lah kan, merupakan manusia yang paling ramai. Ketika kiamat berlaku, Rom ni orang barat lah, Bani Asfar Arab kata kan, orang barat ni paling ramai. Bila Al-Mustawrid sebut hadis ni, seorang sahabat Nabi yang pandai dalam politik, iaitu Amr bin As. Amr bin As ni sahabat Nabi yang pandai dalam politik semula jadi. Sebab apa? Ketika dia duduk, semasa dia tak Islam pun, ada sahabat yang pergi berhijrah ke Habsyah, mendapat protection ataupun pelindungan sokong politik daripada Maharaja Habsyah. Quraisy hantar Amr bin As bagi berunding dengan Raja Habsyah, menunjukkan dia ahli diplomatik yang pandai, yang tahu tentang perkembangan politik, tahu tabiat-tabiat bangsa. Dia kata, afsir ma taqul. Betul ke yang cakap ni? Betul, maksudnya betul kan dengar benda ni daripada Nabi? Kiamat berlaku, Rom paling ramai sekali, orang kulit putih kita panggil kan. Kata Al-Mustawrid, aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kata benda ni berdasarkan apa yang aku dengar Nabi kata. Tapi saya nak sebut ulasan Amr bin As sebagai pakar politik. Kata dia, la in qulta dzalika fa inna fihim la khisalan arba'an. Kalau kau sebut benda tu, aku nak bagi tahu mereka ada 4 ciri. Ini bangsa yang dapat bertahan ni sampai kita kagum ni, dia ada 4 ciri. Yang pertama, kata dia, innahum la ahlamun nas inda fitnah. Mereka adalah manusia yang paling santun, forbearing, paling dapat mengendalikan apabila berlakunya fitnah, berlaku kekacauan. Barat pun ada kekacauan, macam-macam demonstrasi, tapi mereka pandai handle. Mereka pandai, bila fitnah bukan tak berperang. Negara mereka 200 tahun Eropah berperang sama sendiri, tapi mereka yang pertama kata Amr bin As, pandai mengendalikan fitnah. Yang kedua, asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Paling cepat bangkit selepas berlaku musibah. Tuan-tuan tengok simple ya. Saya selalu buat contoh. Jerman kena bom hangit perangan British, pakat lawan bom. Tapi kereta Jerman kita duk pakai macam tu lah. Pakai MERS lah juga kita kan. Kita buat kereta elok macam mana pun, kita tetap angkat jenama mereka. Asra'u ifaqatan ba'da musibah. Paling cepat bangkit selepas musibah. Ini ciri kaum yang nak bangun. Kalau banjir tu dia main masa banjir, bukan lepas banjir. Betul. Tadi masa fitnah, cuba kita tengok. Tadi Dr. Izzah sebut apa berlaku pada Syria, bala. Kita kadang-kadang orang Islam ni, minta maaf lah ada orang Indonesia dengar. Indonesia, Aceh dengan Jakarta tak dapat selesai. Tsunami selesai masalah apa? Lepas tsunami elok. Kalau tak kena tsunami, berperang lagi tu. Aceh merdeka dengan Jakarta, rahmat Tuhan dia kena. Tak tahu ni Pakistan banjir besar, kita duka cita. Tapi kadang-kadang negara orang Islam tak boleh selesaikan masalah bencana yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Tapi kaum ni, Rom ni, boleh selesai. Yang ketiga kata dia, ausyaku karrah ba'da farrah. Ausyakuhum karratan ba'da farrah. Paling cepat bertindak balas setelah ditewaskan. Kalau kita tewaskan mereka, dia akan bangkit balik lawan kita.
Rom dulu, Barat dulu kalah dengan orang Islam, Islam kalahkan Rom, dia bangkit balik kuasai kita. Ini dalam hadis Muslim. Yang keempat, khairuhum limiskinin wa yatimin wa dhaif. Yang paling baik dalam menguruskan orang miskin, orang anak yatim dan orang yang lemah. Dia dengan kita tak baguslah, cuba tapi tengok kebajikan negara dia. Cukai tinggi tapi itulah, anak baru lahir pun dapat dah susu. Kita cuba ambil mereka sebagai contoh. Mereka dengan kita tak bagus lah, tapi mereka kendalikan rakyat mereka bagus. Tapi Amr bin As tambah, wa khamisatun hasanatun jamilah. Yang kelima, yang paling bagus, yang baik lagi bagus, apa dia? Amna'uhum min zulmil muluk. Mereka adalah kaum yang paling menentang kezaliman raja-raja, kezaliman para penguasa. Sebab itu kalau kita tengok Queen dia nak tukar pakai baju apa pun lebih sikit pun bantah. Saya bukan kata suruh buat di Malaysia ke apa. Tapi maksudnya taxpayer money itu begitu sensitif mereka. Jadi bukan mereka buang, Queen dia tak buang, tapi terkawal. Kita bila bagi nasihat ni umum kan, termasuk pada semua, termasuk daripada rakyat kepada juga institusi raja dalam negara kita. Mereka mesti menjadi contoh yang baik. Ramai orang sebut orang bawah, tapi saya sebut test sekali lah. Nak kenal saya seorang, semua tak kenal. Dia mesti menjadi contoh yang baik, supaya tidak boleh ada wewengan yang mana akhirnya tidak ada penghormatan. Jadi mudah-mudahan tak ada lah dalam konteks kita ni. Tapi itu adalah yang disebut di dalam hadis ni, amna'uhum min zulmil muluk, yang paling mencegah kezaliman para penguasa. Termasuklah bukan raja saja, termasuklah orang politik yang berkuasa. Dan ini yang menguatkan mereka. Bila kita cakap pasal LGBT, supaya kita jangan nak barat buruk, tapi ada ciri mereka yang menyebabkan mereka survive. Kita bila nak tiru mereka, bukan nak tiru hak lima tu, tiru LGBT, subang sebelah lah, apa lah, tiru benda tak ada faedah pun. Bukan nak tiru kepakaran, tengok mereka punya teknologi hebat, nak balik itu tak nak tiru. Boleh kata semua menteri kita pendidikan ke apa, contoh kan sebut kan, semua anak-anak mereka sendiri mengaji di barat, tapi kita tak sampai pun kualiti pendidikan itu seperti mana di UK, seperti mana di US. Kita tiru benda lain, kita tak capai hal itu. Dan ini adalah perkara yang tadilah, freedom ni Islam memang mengiktiraf kebebasan, tapi rights and limits, ada hak dan ada limit dia. Di dalam fiqh ni dia panggil at-ta'assuf fi isti'malil haq, nazariyat at-ta'assuf fi isti'malil haq. Kereta kita beli, road tax kita bayar, minyak kita bubuh, kereta beli cash. Tapi kalau kita naik 140, polis JPJ tahan, kita tak boleh kata kereta aku punya pasal. Dia panggil telah melampau dalam menggunakan hak. Kerana cara kau guna hak itu telah menyebabkan orang lain ganggu orang lain. Saya tidak mau, saya satu orang yang mempertahankan freedom ni. Kalau dia kunci bilik dia maki Tuhan dalam bilik dia, kita tak kata apa, hang gila pergi seorang-seorang. Orang kata kan, dia kunci bilik, dia tak puas hati, dia maki Islam, kita pun tak piduk teropong bilik dia, buat rakaman, tak payah. Tapi bila you maki in public, buat live Facebook pula, itu mencetuskan provokasi. Cetuskan provokasi. Saya ada duta-duta barat dan ramai rumah, dia bertanya kenapa you tak boleh accept macam Syiah, tapi you are democratic person, patutnya kena terima. Saya tanya kenapa you tak boleh accept Al-Qaeda? Oh, dia kata Al-Qaeda as a thought, terima je lah idea
nanti daripada pemikiran akan menyebabkan berlakunya tindakan. Demikian juga sebahagian idea kita tak boleh terima kerana consequences of the thoughts, kesan daripada pemikiran. Macam itulah juga, bukan menentang freedom. Barat pun bukan semua benda freedom ada. Tak juga. Kita pinduk tiru freedom dia hanya LGBT tu saja, kan? Dalam agama ada macam tadilah. Agama siapa nak cakap, tapi macam hubbul watan minal iman, kata tak apa, tapi jangan kata Nabi kata. Kan? Jangan kata yang lain. Jangan dikaitkan dengan apa yang bukan merupakan fakta, kerana ia akan mengelirukan orang awam. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Dan tadi Datuk ada sebut sikit bagaimana worst case scenario kalaulah budaya-budaya hedonism ini menguasai generasi muda. Saya pergi terbalik sikit. Bagaimana kalau semangat patriotisme dah luntur di kalangan anak muda? Contoh bila tanya rukun negara, terbalik kuih. Habis kucak-kaci. Kadang-kadang tertukar pula dengan rukun puasa, kan? Apa worst case scenario sekiranya anak muda ni hilang semangat patriotisme? Bila nyanyi lagu negaraku tak ada semangat nak berdiri tegak. Kan kadang-kadang apa nama bendera pun tertukar takhir habis. Macam mana? Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, saya pun tak nak ambil panjang dah sebab dah pukul 10 lebih, ya. Tuan-tuan perempuan, bila tidak ada perasaan sayang kepada negara, tidak ada perasaan bangga dengan apa yang kita ada pada hari ini, maka boleh saya katakan apa yang Imam Asy-Syafi'i sebut, ya, dan dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar min A'lamin Nubala, ada 4 perkara yang akan datang daripada anak muda kita. Pertama, zuhur fitnah ala din. Dia akan timbul, anak muda ni bila dia tak tahu negara mana dia duduk, dia duk bawa budaya-budaya yang tak baik. Macam Datuk sebut tadi lah, bukan kita tak boleh ambil daripada Jepun, bukan kita tak boleh ambil daripada Jerman. Adik saya engineer, dia kursus 6 bulan di Jerman. Bayangkan dia ni nak pergi makan, tuan-tuan perempuan, nak pergi makan jam 12.59 58, 59 macam tu lah. Dia ajak kawan dia, brother jom kita pergi makan lunch hour. No, we have a 2 minutes, ada lagi 2 minit lagi nak pergi makan. Bang, dia punya disiplin. Wow, kalau kita jangan kata lagi 2 minit, lagi 2 jam dah ada kedai mamak. Ngeteh boh. Tu yang kita punya sistem tu, apa ni, Tan Sri KSN, dia selalu tekankan integriti. Bila sampai kat kawasan kaunter, mana orang? Oh, dia dah keluar pergi minum. Macam mana ni? Jadi itu masalah besar. Jadi bila ini fitnah kepada agama, fitnah kepada anak bangsa kita sendiri. Dia tak dapat menghargai dah. Oh, cukup menakutkan kalau itu berlaku kepada anak bangsa kita. Dia tak tahu. Tambah-tambah pula, dia duduk dekat Malaysia, dia tak tahu yang dia ni duduk dalam sebuah negara Islam. Saya buat master saya dalam bidang sains politik sebelum saya terlibat dengan khinzir. Saya buat DNA babi, PhD DNA babi. Memang saya buat sains, fake sains. Dah lari jauh. Asalnya saya buat politik. Penglibatan non-Muslim dalam sistem pentadbiran negara, kajian fake dan undang-undang. Saya antara yang terawal yang jelaskan dalam kajian-kajian saya tulislah, ya, antara yang secara akademik, kata kita dalam macam mana pun kita kena ikut budaya kita, orang Islam kita. Macam mana nak bermuamalat dengan orang Islam, bukan Islam ni macam mana. Tapi bayangkan tuan-tuan, bila kita tak faham, ya, situasi kita sekarang di negara kita ni. Saya kata Malaysia sebuah negara Islam, orang tak setuju. Dia kata hudud. Dr. Syed Ramadan Al-Buti, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ramai lagi ulama-ulama kontemporari pada hari ini, termasuk Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan ramai lagi mengatakan bahawa hudud sebahagian daripada undang-undang, sebahagian daripada negara Islam. Sebelum kita nak buat hudud potong tangan ni, kita kena tahu dulu anak muda kita kerja macam mana. Ni kalau susu pun terpaksa mencuri lagi, habis kesian. Jadi tu sebabnya kita kena tahu. Tu naik kepada 355. Sebab saya terlibat tu dengan JAKIM, ya, terlibat mikir macam mana nak yang 355, lepas tu nak buat hudud dan sebagainya. Semua kita terlibat, tapi semua kita tengok tu.
Nak lepas daripada tu tuan-tuan, nak lepas tu mesti 2/3 majority dekat parlimen. Jadi nak bagi anak bangsa kita faham dulu isu tu. Kita dalam sebuah negara Islam ni macam mana nak buat? Macam mana nak buat negara Islam ni? Biar dia tahu yang dia ni menganuti agama Islam. Sekarang ni risau apabila dah ada anak-anak muda kita free thinker, Datuk. Free thinker. Sampai dia kata, saya tengok kawan saya balik UK ni, Datuk. Dia tanya, kenapa Ustaz? Kenapa you suruh I semayang? Kawan I dekat UK tak semayang pun, tapi dia sukses. Masalah kita ni, dia dah jadi macam tu tau. Lepas tu dia kata, okey, kenapa saya perlu kepada agama? Banyak sangat sekatan. Pakai tu tak boleh, pakai ni tak boleh. Apa ni? Jadi masalah tau. Jadi sebabnya bila dia orang tak tahu tak tahu macam mana nak hargai negara, tak tahu hargai kemerdekaan, maka akan ada fitnah pada agama dan juga syakhsiah anak muda. Nombor 2, inhidamul amanah. Akan hilangnya amanah. Betul. Bila anak bangsa kita dia dah, iyalah amanah ni, maksudnya amanah dia ni bakal, anak-anak muda kita bakal jadi pemimpin. Datuk Syarizan Kasim akan pergi, saya akan pergi, Datuk Mufti Perlis akan pergi. Pergi itu maknanya akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kita nak melahirkan pemimpin masa depan ni. Kita tak nak dah pemimpin akan datang rasuah. Kita tak nak pemimpin akan datang ambil duit rakyat untuk kekayaan sendiri. Sepatutnya duit rakyat itu dikembalikan balik kepada rakyat. Tapi tidak. Duit rakyat, duit pemimpin. Masuk politik sebab nak kaya, habis lah. Tu tak boleh. Kita kalau letak macam tu habis. Tu sebab kita nak ada generasi macam tu. Dia akan fikir, aku ni jadi pemimpin sebab nak bagi negara aku maju. Tak naklah lepas ni buat bangunan runtuh, tak nak. Buat stadium runtuh, bang. Duit siapa? Duit saya, bang. Saya bayar LHDN. Betul. Sakit hati tengok bangunan runtuh. Kubah jatuh. Bangunan tak bolehlah macam tu. Ini kualiti yang terbaik. Kontraktor kerajaan patut jagalah elok-elok. Bukan wilayah persekutuan ni berlaku kat lain. Bukan kat wilayah persekutuan. Nak bagi tahu tuan-tuan, ni benda kena jaga. Dia ada amanah. Dia akan jaga benda tu. Anak bangsa. Minta maaf Datuk, saya nak bagi tahu, saya baru ni datang satu token besar Cina. Kita hidup majmuk. Dia datang jumpa, dia kata, Datuk, saya duk tengok you aktif dekat Facebook, Instagram, you banyak tolong dan you suka makan seafood. Dia kata. Dia tahu, dia kaji saya suka makan seafood. Dia kata apa? Dia kata, Datuk, I nak bagi you 30%. I nak buka kedai seafood dekat KLCC. You jangan fikir apa-apa, I buat semua, everything I buat. Sebab I dah buat kat 2-3 orang selebriti, semuanya make money. Make money, dia kata. Juta-juta make money. Semua buat kawasan area lembah ni lah, KLCC, pavilion. Dia kata satu orang yang ustaz-ustaz I tak dapat lagi. Jadi datang jumpa, dia kata, Datuk, I nak ambil nama you dan I nak guna muka you, and I nak buka kedai. You jangan fikir, you dapat 30% setiap tahun. Setiap tahun 30%. Nombor dua, you akan dapat gaji. I bagi allowance 10,000 sebulan. Wudu, pening kepala. Menggigil juga tu. Duit, bang. Bila balik saya fikir, sampai bila aku nak jadi macam tu? Cuma dia bagi tahu, jangan bagi tahu dekat siapa I kat belakang you. You kata, this is yours. Oh, lagi parah. Saya ada amanah pada diri saya. Saya kata tak apa. You dah berjaya dengan arti-arti yang ada, you teruskan. Tapi saya buat masa ni saya tak berminat sebab saya penjawat awam, saya tak nak terlibat dengan benda ni. Terpaksa kona aku duduk lah. Tapi jaga hati juga. Tak boleh lah kata kau kafir, laknat Allah, tak ada. Habis lah. Dia kena jaga juga. Jadi saya kata tak ada, saya tak terima. Saya tolong budak Melayu buat dekat Seri Gombak. Alhamdulillah berjaya. Jadilah my shell out. Harga marahin. Nanti Datuk boleh pergi, Datuk. Pergi try. RM45 boleh makan 2 orang. Tolong anak Melayu Islam ni. Pembayar zakat, alhamdulillah. Kena ada perasaan tu. Nombor 3, inhidamu as-siyanah. Orang Islam, anak bangsa, kalau dah tidak ada orang kata apa, sayang pada negara. Kata Imam Az-Zahabi, dia tafsir balik apa yang Imam Syafi'i sebut. Yang ketiga ini, dia tidak ada perasaan nak jaga apa yang kita ada ini.
Tu sebab hari ni macam kita punya telefon yang telekom tu Datuk, ingat tak? Zaman saya kecil-kecil tu adalah telefon TM, Telekom Malaysia tu. Public phone tu. Public phone dah tak ada dah. Dulu baru ni Celcom, saya pakai Celcom ni. Tak boleh pakai. Telefon tak dapat, WhatsApp tak boleh pakai, Waze tak boleh pakai. Terpaksa berhenti tepi jalan, pinjam. Kau pakai ada line tak? Oh, Celcom tak boleh. Dah hari ni pakai Maxis. Dulu senang kan, pergi mana-mana dia ada tu, boleh pakai kan, kita bayar. Tak ada dah. Macam mana bang? Asyik putus saya tali tu. Gendang mau tak ni tengah gaduh, dia gaduh dengan kasih dia, tarik putus. Habis aku belakang ni nak cakap dengan apa? Dah hilang dah, gendang dah cabut. Tengok dia tak jaga. Jepun jaga bang. Tu sebab kalau kita masuk tandas kat Jepun, sebab UKM ada kat Jepun, kita pergi dah sekejap, masuk kat Jepun, Allah, tandas dia, ya Rabbi, boleh tidur bang. Pergi Korea nak ambil wuduk, dia siap tengok lagi kita ambil wuduk je, takut kotor. Tuan-tuan, nak kata sangat jaga barang kita. Tuan-tuan tengok, jangan kata tandas awam, masuk tandas masjid pun tempat tarik tu putus lah. Itu okey lagi, kita boleh pakai tarik macam tu. Bila tarik macam tu, dalam tak ada air. Kesian tau. Yang bobola dalam tu pun hilang. Bobola pun hilang. Itu saya kata, saya pergi sana, saya tengok ada jamban. Saya tahu Datuk Seri lagi jumpa banyak kan, Datuk-datuk semua. Dekat sana jamban dia tu, kalau kita buang air, jatuh kan. Dia sedut ikut berat air tu. Bau tak membazir. Dia Jepun jauh sangat dengan kita. Sampai saya fikir, kata kalaulah jamban ni ada kat Malaysia, hilang jamban ni. Jamban hilang. Jamban hilang. Itu nombor 3 lah. Amanah tu hilang. Amanah diorang takkan jaga apa yang kita ada. Tu sekarang ni diorang tak jaga. Saya pergi naik bukit Datuk. Saya suka naik bukit. Naik bukit atas tu orang buang sampah. Sedih kita. Saya pergi Tasik Kenyir baru ni. Masuk dalam Tasik Kenyir. Ya Rabbi. Datuk, kotor tu dekat dalam tu. Manusia jarang masuk dalam tu. Saya yang masuk. Beruk banyak, babi banyak, gajah banyak. Tapi dia orang pergi makan ramai-ramai, dia tinggalnya ni plastik ni, polystyrene. Beruk banyak, semua tu garuk kepala. Kenapa dia orang ni tinggal kat sini? Saya ada kat situ, dia buruk tengok saya. Aku kata bukan aku. Tapi nak bagi tahu ni mentaliti Jepun tak buat macam tu bang. Tak buat, percayalah cakap saya. Tu sebab Tun Mahathir pernah cakap tengok Jepun. Saya orang akademik, saya bukan politik. So tengok apa Tun Mahathir cakap dulu, dia tengok Jepun, betul. Tengok Jepun. Yang terakhir inhidamur razanah. Maksudnya perasaan untuk orang kata apa, menghargai apa yang kita ada tu akan hilang kalau anak-anak bangsa kita ni tidak, orang kata apa, tidak menghargai kemerdekaan sebuah negara. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Saya teringat kata yang menyandarkan pada Syekh Muhammad Abduh. Aku pergi ke Perancis, aku melihat Islam tapi tiada Muslim. Aku kembali ke Kairah, aku melihat ramai Muslim tapi tiada Islam. Apa maksud dia? Kita fikir sendiri lah ya. Baik, Datuk, untuk soalan terakhir ni, baru-baru ni kita menyaksikan kejayaan filem arahan Syamsul Yusof, Mat Kilau, yang mendapat kutipan jualan melebihi 90 juta, paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Tiba-tiba rakyat Malaysia rajin nak tahu sejarah Mat Kilau. Ada yang semangat, saya suka Mat Kilau, memang Mat Kilau asal Kelantan, tiba-tiba kan. Tapi nak sebut kesedaran untuk mempelajari sejarah tu mula ada disebabkan filem. Pandangan Datuk, bagaimana pendekatan filem ini sebenarnya boleh mengajak kita menghargai sejarah, walaupun dulu bila subjek sejarah cikgu tak masuk lagi, baru bunyi tapak kasut dah mengantuk. Silakan tu. Terima kasih. Saya nak komen panjang pun saya pun tak tengok Mat Kilau. Tapi Datuk jumpa pengarah dia sendiri. Tapi dalam dunia bagaimana kita melihat sejarah ini penting. Macam mana kita melihat sejarah? Pasal saya di dalam bidang riwayat ni banyak tentang sejarah. Macam mana kita melihat sejarah? Orang Arab kata, apa benar? Laisa fata man qala kana abi atau man yaqulu kana abi lakin al fata man qala ha ana la. Bukan pemuda orang yang kata pak aku dulu ni macam ni. Tapi pemuda ialah orang yang kata inilah aku. Tapi tak apa, saya nak sebut contoh apa. Tadi Ustaz Dr. Izhar sebut tentang Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi.
Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dia ada satu pidato dia yang pendek yang ditulis. Pidato ni penting. Ditulis, dia bagi pidato, orang tulis pidato dia. Tajuk dia Kaifa dakhalal Arabut Tarikh. Bagaimana orang Arab dapat masuk ke pentas sejarah. Okey. Jadi saya nak relate dengan kemerdekaan kita ni. Kenapa kita orang Islam gagal pada hari ini? Kalau kita cakap soal penjajahan, penjajah dah tak ada lah. Tapi penjajah ni, penjajah yang terbaik sekali apa tuan-tuan? Penjajah ni semua tak bagus, tapi penjajah yang paling bagus secara pembandingan apa? British lah. British ni dia bagi pendidikan. Sebab tu British, negara-negara yang dimasuki oleh British akan lambat merdeka. British dia buat mahkamah lah, dia buat apa, dia walaupun dia nak hukum, kata dia nak hukum Tok Janggut, memang dia nak hukum, tapi dia buat majlis perbicaraan, dia British. Dia buat mari tanam apa? Tanam getah, dia hangkut kekayaan, tapi dia bagi sikit kat kita. Dia tak macam Belanda. Belanda dia tibai betul-betul. Orang Melayu kata Belanda minta. Belanda minta tanah. Yang ni Belanda dia tibai sungguh-sungguh. Kalau kita tengok apa yang dibuat oleh Perancis kepada Algeria, berpuluh juta bunuh, pancung ni, kepala hak dia bunuh tu dia bawa balik pula pergi Perancis tu. Sekarang ni rakyat Perancis duk tuntut balik kepala-kepala tokoh-tokoh mereka tu, bawa balik ke Perancis balik, ke Algeria balik. Tu jahat. Begitu punya orang tu bukanlah baik. Begitu British cuba jaga hati sampai orang kita pun bangga cakap orang putih cuti pun pergi London. Tapi tetap kita menganggap mereka sebagai penjajah dan kita halau mereka. India pada satu masa dulu rakyat British yang paling banyak, rakyat Queen, subjek namanya kan, yang paling banyak ialah India. India pun suruh British keluar sebab penjajah. Itu penjajahan tanah tadi, macam Korea tadi itu penjajahan pemikiran ataupun penjajahan budaya. Kita sebelum main Korea ni apa dia? Bollywood. Dulu dia semua anak pun nak bubuhkan walaupun hidung tak naik. Bukanlah salah hidung tak naik tu, contoh je lah. Dia kata saya hina pula. Saya pun bukan hidung tinggi pun. Tapi maksudnya adalah penjajah dalam bentuk macam tu pun dia akan berpindah. Panjanglah kalau nak cerita penjajahan. Kenapa Islam bila masuk ke Uzbekistan, masuk ke Turkistan, masuk ke India, masuk ke semua bumi-bumi ni, orang Islam tak pernah menganggap Arab penjajah. Kita tak kata Arab penjajah. Bahkan Abu Hanifah, dia bukan orang Arab, Parsi. Imam yang paling utama dari segi umur lah, dari segi tarikh di dalam 4 mazhab, Abu Hanifah bukan orang Arab. Al-Bukhari dia bukan orang Arab. Muslim sebahagian sebut dia bukan orang Arab, dia duduk di Naisabur. Abu Daud bukan orang Arab. At-Tirmidzi bukan orang Arab. An-Nasai bukan orang Arab. Ibnu Majah bukan orang Arab. Bahkan pakar bahasa Sibawai bukan orang Arab. Abu Ali Al-Farisi bukan orang Arab. Mereka tak kata anak jajahan, tak pernah. Mereka kata Arab menjajah kita. Kenapa? Dan Islam kekal di Turki, Islam kekal di negara-negara itu, dan mereka tak pernah kata dulu mereka telah dijajah oleh Arab. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, Arab ni dulu mereka gagal menempatkan diri dalam pentas. Bukan kerana Arab tak hebat, Arab ada pemanah yang hebat. Bahasa Arab yang hebat tu bukan sejak Nabi mai. Sebelum Nabi datang lagi, bahasa Arab hebat, penyair-penyair.
Tapi Arab gagal menempatkan diri mereka di persada sejarah. Disebabkan kenapa? Disebabkan pintu masuk mereka salah. Tak ada. Tetapi apabila Arab memasuki sejarah dengan menjadi pasukan yang membawa hidayah, risalah Islam, Arab masuk ke wilayah bukan Arab, bukan macam surat Nabi, aslim taslam yu'tikallahu ajran marratain, Islamlah nescaya kamu selamat. Hantar kepada min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rum. Aslim taslam, Islamlah nescaya engkau selamat. Yu'tikallahu ajra marratain, Allah beri kepadamu dua balasan pahala. Demikian surat Nabi kepada Parsi. Demikian sahabat apabila masuk, mereka tak menjadikan rakyat negeri itu sebagai penjajah. Mereka sebagai penjajah menjajah rakyat negeri itu, tapi mereka menjadikan Muslim yang sama hak mereka. Sebab mereka membawa hidayah, mereka membawa risalah Islam. Kami datang nak mempersembahkan kepada kamu, ini hidayah Allah, ajaran Allah untuk kamu amalkan. Sebab tu mereka berjaya. Islam lekat. Tuan-tuan pergi ke tadi Dr. Izhar Arif sebut tentang Jepun. Saya pergi ke Uzbekistan, negeri dia bersih. Bersih Uzbekistan. Siapa pernah pergi? Wilayah-wilayah ni dulu semua ulama-ulama hadis berada di sini. Mereka bukan orang Arab. Sebab apa? Sebab Arab datang kepada mereka membawa Islam. Kami mau kamu masuk Islam. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, selagi Arab tak patah balik buat macam dulu, selama itulah Arab kehina. Sama kita apa? Kita bersaing dengan orang bukan Islam. Kita nak bersaing dengan mereka. Macam mana nak jadikan ekonomi kita lebih daripada ekonomi mereka? Nak jadikan budak-budak kita lebih cerdik daripada budak-budak mereka. Persaingan kita yang bersifat puak. Tapi kita semua tak fikir macam mana kita nak pastikan semua rakyat Malaysia ni yang bukan Muslim ataupun mengetahui ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang betul. Menawarkan pakej ini untuk kamu hidup di atas muka bumi ini dengan menerima risalah agama yang Tuhan telah kami terima. Kami telah pakai barang ni, nah kamu pun pakailah bahan ni. Yang tu kita tak buat. Kita sembang dengan dia panjang semua, bertengkar, masuk sain kerjasama politik semua. Islam kita tak cerita ke dah. Lah kali dia pun berkelahi masuk ke parti dah, tak ada pun satu hari dia pun kata, bagus kamu ni Islam. Aku terpengaruh dengan Islam kamu. Saya pernah cerita dulu. Satu saya pergi ke Jepun, saya cerita Jepun ya. Dia kata satu orang pasal masa tu saya pergi ada satu majlis yang nak kahwin. Satu orang tu Jepun tu masuk Islam. Tapi dia kata dia dulu pernah berfikir nak masuk Islam. Dia pergi ke satu negara orang Islam. Dia naik taksi. Masa Jepun ni tuan-tuan duduk negeri depa, tuan-tuan tahu depa tak ada agama, sat Shinto, sat Buddha, depa tak tahu mana yang murah, depa mati gitulah pasal kos kan. Tapi dia kata dia naik kenderaan tu, driver taksi tu minta kat dia, boleh berhenti sekejap pasal saya nak sembahyang. Driver taksi berhenti sembahyang di masjid. Dia rasa hebat. Dia kata kalau aku boleh ada macam ni punya keyakinan dengan hubungan dengan Tuhan, duduk kerja dia nak semayang, seronok dia tengok Islam. Dia cerita sendiri. Tapi bila habis kau tu semayang, kau tu naik kereta, dia sembang tentang Islam. Tengok kau tu bawa kereta, kau tu ambil sampah, dia terbit dari situ pergi buang sampah. Dia batal niat dia nak masuk Islam. Aduh. Kemudian dia, Allah tak kedaikan dia masuk juga. Misalnya kita jumpa tu, sebab dia berkenalan dengan budak perempuan Islam tu. Dia kenal perempuan tu, kata kena masuk Islam baru boleh kahwin. Perempuan tu duduk terang beli Islam tu, kata yang tu perangai dia Islam tak ajar macam tu, baru dia okey sikit. Tapi maksudnya kita semua tidak menjadi pembawa risalah. Sebab tu kita tak berjaya. Kita semua nak saing dengan
Bahasa kita lah nak saing orang bukan Islam supaya kita lebih kaya daripada dia. Yang tu buat benda kita. Lebih yang lebih kaya nak buat apa? Kita sedangkan sahabat dulu dia tak kaya pun daripada puak tu. Tapi mereka sentiasa di atas kerana mereka menghidangkan risalah Islam. Maulana Abdul Hasan Ali Nantwi kata, lagi kita tak patah balik buat macam awal tu, selama itulah kita dunia Islam ni macam ni lah keadaan kita. Kita tak akan lebih baik senjata kita daripada barat, kita tak akan lebih baik daripada karya kita daripada barat, melainkan kita pergi bagi tahu kat barat, inilah Islam yang terbaik untuk hidup kamu di dunia dan kebaikan kamu di akhirat. Yang ni kita tak buat. Saya selalu buat contoh simple lah. Kita di Malaysia pun sama. Tengok bangunan-bangunan semua, toke-toke semua ni bukan Islam punya. Kita kena lahirkan anak-anak yang dapat businessman yang dapat macam tu juga. Baguslah niat tu, saya tak kata salah. Tapi kita jarang berfikir, kalau kita tawarkan Islam pada toki bangunan tinggi tu, kita tak payah nak bisnes, dia jadi Islam. Tapi dia nak masuk Islam pun dia tengok kita pun serabut. Macam tu kan. Dia kata hang pun teruk dah cerita Islam lah kat aku. Lebih kurang begitulah. Ini adalah masalah kita yang sepagi saya dakwah ni kadang-kadang macam Dr. Izzah sebut. Saya pun nak main ceramah ni duk fikir macam main entertainment ke, main sekadar berprogram ke, ataupun main betul-betul untuk dakwah. Untuk dakwah. Dakwah untuk dakwah. Kadang-kadang dia jadi macam satu, dah semua orang ustaz ni model eliok kan orang kata kan. Tapi sehingga kita dakwah, kita hidup dengan dakwah, kita menderita atas dakwah tu, dan kita mati atas dakwah tu, baru kita pendakwah. Tidak kita penceramah. Kita mengambil risiko, berdiri menghadapinya, menanggung risiko kerananya, kita pendakwah. Mudah-mudahan lah. Tapi kalau setakat nak memang cari envelope kod Datuk Seri Syahidah punya tebal sikit kepada orang lain, tak padan aku. Tak padan. Tak padan. Semoga Allah pelihara kita. Terima kasih yang tua jawab. Masya-Allah. Saya kira itu teguran yang pedih, bukan hanya untuk agamawan tapi untuk kita semua. Sejauh manakah kejujuran kita, komitmen kita di dalam menyebarkan risalah agama tatkala kita berada dalam sebuah negara merdeka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berada di penghujung rancangan. Ikutkan saya nampak ada mic kat tengah. Saya tanya je lah, ada soalan ke nak tanya tuan-tuan, ke dah clear semua dah nak balik? Tak ada. Tak ada Saya tanya belah sini, ada soalan ke tuan-tuan? Ada soalan puan-puan? Inilah Malaysia, senang kerja. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyerahkan sesi ini kepada pengurusi majlis. Tapi sebelum tu, kalau tadi para panel kita berkongsi ayat Quran dan juga hadis, saya nak kongsikan satu kata-kata daripada John F. Kennedy. Dia kata, ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.